Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tajuk tugasan laporan kajian sanad bagi kursus Dirasat Asanid QSI 24402. Pertamanya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada pensyarah Prof. Madya Dr. Hazan Baru atas bimbingan sepanjang menjalankan kajian sanad ini. Nama saya Nurul Jannah Hasanah binti Saleh, nombor matrik 066424 daripada Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan As-Sunnah Qiraat semester 6. Hadis yang akan kami kaji ialah hadis yang berbunyi Haddatsana Qutaibah bin Sa'id Al-Thaqafi, Haddatsana Muhammad bin Rabi'ah, Haddatsana Abu Hasan Al-Asqalani an Abi Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukanah an abihi anna Rukanah sara an-nabi sallallahu alaihi wasallam فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ركانة وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Al-Thaqafi berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi'ah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Hasan Al-Asqalani dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukanah daripada bapanya berkata, Rukanah pernah bergusti Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad SAW juga menggusti Rukanah. Rukanah berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, perbezaan antara kita dengan orang-orang musyrik adalah diletakkannya imamah seperti serban yang diletakkan di kepala di atas kopiah. Arwaj fi hadzal hadis, perawi-perawi yang terdapat dalam hadis ini ialah: yang pertama, Qutaibah ibn Sa'id; yang kedua, Muhammad ibn Rabi'ah; yang ketiga, Abu Hasan Al-Asqalani; yang keempat, Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Rukanah; dan yang kelima, Muhammad bin Ali bin Rukanah. Kitaban ra'isiyan yastakhdimu fi hadzal bahsi. Dua kitab utama yang kami gunakan sepanjang kajian sanad ini ialah: yang pertama, Tahdzibut Tahdzib; yang kedua, Taqribut Tahdzib. Kedua-dua kitab ini adalah hasil penulisan Ibnu Hajar. Bahthu 'anil ruwati fi Tahdzibut Tahdzib li Ibnu Hajar. Perbahasan tentang perawi dalam kitab Tahdzibut Tahdzib oleh Ibnu Hajar. Yang pertama, Qutaibah ibn Sa'id. Nama beliau ialah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah Al-Thaqafi. Ramai perawi yang menceritakan tentang Qutaibah, antaranya Farhiyani yang mengatakan Qutaibah sudukun laisa ahad. Waqala Musallamah bin Qasim Khurasani siqatun. Waqala Ibnu Qattan Al-Fasi la yu'rifu lahu tadlis. Tidak tahu pada Qutaibah ini sifat-sifat ciri-ciri pembohong. Fi Zuhrah rawa anhu Bukhari 308 ahadits wa Muslim 668. Yang kedua, Muhammad ibn Rabi'ah. Nama beliau ialah Muhammad bin Rabi'ah Al-Kallabi Ru'asi Al-Kufi Abu Abdullah ibn Amwaqi'. Terdapat ramai juga perawi yang menceritakan tentang Muhammad bin Rabi'ah, antaranya Waqala Ad-Duri min Ibnu Ma'in laisa bihi ba's. Waqala Ibnu Abi Khaisamah an Ibnu Ma'in thiqatun suduk. Waqala Abu Daud thiqah rafiqun. Waqala Abu Hatim salihul hadith. Waqala Muhammad ibn Ibrahim bin Farnah wa Darqutni thiqah. Wa dzakarahu Ibnu Hibban fi thiqat. Jadi Muhammad bin Rabi'ah ini masih dikategorikan sebagai takdil kerana kebanyakan perawi menceritakan bahawa Muhammad bin Rabi'ah adalah orang yang thiqah. Yang ketiga, Abu Hasan Al-Asqalani. Perbahasan tentang Abu Hasan Al-Asqalani dalam kitab Tahdzib sangat ringkas, iaitu an Abi Ja'far bin Muhammad bin Rukanah, bahawa dia meriwayatkan daripada Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah, wa anhu, dan meriwayatkan daripadanya Muhammad bin Rabi'ah Al-Kallabi. Kemudian Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukanah rawa an abihi, iaitu Muhammad, wa anhu Abu Hasan Al-Asqalani, dan meriwayatkan daripadanya anak muridnya, iaitu Abu Hasan Al-Asqalani. Kemudian yang terakhir ialah Muhammad bin Ali bin Rukanah.
Kami telah mencari dalam tasib-tasib bagi nama Muhammad bin Ali bin Rukanah, tetapi kami tidak menjumpainya. Dan kami mencari dengan riwayat lain yang menggugurkan nama Ali dalam periwayatan. Jadi nama yang kami cari seterusnya ialah Muhammad bin Rukanah sahaja. Bagi biodata Muhammad bin Rukanah, iaitu Muhammad bin Rukanah bin Abdu Yazid Al-Mutallabi. Rawa an abihi, iaitu Rukanah, annahu sara an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam al-hadith wa anhu ibnuhu Abu Ja'far, yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Rukanah ini anaknya Abu Ja'far bin Muhammad. Wa fi isnadihi ikhtilaf, dan terdapat banyak khilaf lah pada periwayatan ini. Qala al-Bukhari isnadu majhul la yu'rafu sima'u ba'duhum min ba' wa dzakarahu Ibn Hibban fi thiqat wa qala rawa anhu waladuhu illa anni lastu bimu'tamad ala isnadi khabarihi. Ada perawi yang mengatakan bahawa Muhammad bin Rukanah ini thiqat, tetapi ada juga perawi yang mengatakan bahawa mereka, Abu Ja'far dan Muhammad bin Rukanah ini, tidak mendengar antara satu sama lain. Jadi Muhammad bin Ali bin Rukanah ini dikategorikan sebagai thiqah. Beliau juga ditemui pada jilid yang kedua pada huruf mim, tulisan Muhammad pada huruf ra pada muka surat yang ke-844, bilangan yang ke-5914. Beliau ialah Muhammad bin Rabi'ah al-Kalabi al-Kufi. Beliau dikatakan seorang yang soleh. Abu Hasan al-Asqalani. Beliau ditemui pada jilid yang pertama pada huruf alif, halaman 412, bilangan yang ke-41. Beliau dikatakan seorang yang majhul, iaitu tidak diketahui statusnya. Beliau dikatakan hidup pada zaman tabi'at tabi'in. Yang keempat, Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah. Nama beliau ini ditemui pada kitab Tahdhibut Tahdzib yang pertama pada huruf alif, halaman yang ke-406, bilangan yang ke-14. Beliau ini juga dikatakan seorang yang majhul, dan dikatakan beliau juga daripada kalangan perawi yang terakhir, iaitu Muhammad bin Rukanah. Beliau ini nama beliau ditemui pada jilid yang kedua pada huruf mim dengan tulisan Muhammad ra pada muka surat yang ke-844, bilangan yang ke-5917. Beliau dikatakan seorang yang majhul, tidak diketahui statusnya, dan beliau hidup pada zaman tabi'in. Seterusnya, untuk mengetahui status sesebuah hadis, kami memerlukan 5 syarat yang perlu ada pada seseorang perawi. Antaranya ialah adalah perawi dan topik seseorang perawi itu. Jadi di sini saya akan menyatakan rumusan bagi adalah perawi dan kedobitannya. Untuk yang pertama, Qutaibah bin Sa'id al-Thaqafi. Pada kitab Tahdhibut Tahdzib, beliau dikatakan seorang yang thiqah shadiq. Pada kitab Tahdhibut Tahdzib, beliau dikatakan seorang yang thiqah sahabi. Yang kedua, Muhammad bin Rabi'ah. Pada kitab Tahdhibut Tahdzib, beliau dikatakan laisa bihi ba'su, thiqah shadiq, rafiq, shalihul
Tahdzibut Tahdzib, boleh dikatakan seorang yang soleh. Yang ketiga, Abu Hasan Al-Asqalani. Pada kitab Tahdzibut Tahdzib tidak dinyatakan statusnya, manakala pada kitab Tahdzibut Tahdzib boleh dikatakan seorang yang majhul min dzalik, tidak diketahui. Yang keempat, Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukana. Pada kitab Tahdzibut Tahdzib juga tidak dinyatakan, manakala pada kitab Tahdzibut Tahdzib adalah seorang yang majhul min dzalik. Dan yang terakhir, Muhammad bin Ali bin Rukana. Pada kitab Tahdzibut Tahdzib boleh dikatakan seorang yang thiqah. Manakala pada kitab Tahdzibut Tahdzib boleh dikatakan seorang yang majhul. Seterusnya perbahasan tentang al-bahsu fi ittisal sanad, bersambung sanad. Hadis menggunakan perkataan haddatsana, iaitu Abu Daud mengatakan haddatsana Qutaibah ibn Sa'id Al-Thaqafi. Kemudian Qutaibah menggunakan perkataan haddatsana daripada Muhammad bin Rabi'ah. Kemudian Muhammad bin Rabi'ah menggunakan perkataan haddatsana Abul Hasan Al-Asqalani. فعبارة حدثنا والصيغ في الأداء يستعملها المحدثون في القراءة والسماع من الشيخ. إذن فالسند إلى هنا متصل. Perkataan haddatsana yang digunakan ini jelas menunjukkan bahawa dia betul-betul mendengar daripada gurunya. Jadi sanad sehingga perkataan haddatsana ini dikira sebagai bersambung. Kemudian Abul Hasan Al-Asqalani menggunakan perkataan an Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukana. Begitu juga Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukana menggunakan perkataan an abihi. Jadi bagi perkataan an memerlukan kepada perbahasan tentang tadlis, sifat pembohong yang mungkin ada dalam perawi. Dan kami mencari nama Abul Hasan Al-Asqalani dan Abi Ja'far bin Muhammad dalam buku At-Ta'rif Ahlut Taqdis karya Ibnu Hajar yang menceritakan tentang perawi-perawi yang mudallas, tapi kami tidak menjumpai nama dua perawi tersebut. Jadi kami mencari dalam biodata perawi untuk mencari sama ada perkataan ani yang digunakan ini bersambung dengan guru dan anak murid. Bagi Abul Hasan Al-Asqalani, perkataan ani yang digunakan di sini masih dikira bersambung kerana dia tidak bersifat sebagai mudallas, dan kita mengetahui daripada biodata bahawa dia mengambil hadis daripada gurunya Abu Ja'far, dan dalam biodata Abu Ja'far juga menyebutkan bahawa Abul Hasan Al-Asqalani ini adalah anak murid Abu Ja'far. Bagi Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukana, kami tidak menjumpai sifat-sifat mudallas, dan kami melihat kepada biodata Muhammad bin Rukana dan kami menjumpai kata-kata Bukhari bahawa isnadu majhul la yu'rafu sima'u ba'duhum min ba'd. Juga kata-kata Ibn Hibban bahawa rawa anhu daripada Muhammad itu waladuhu, iaitu Abu Ja'far, illa anni lastu bi mu'tamad ala isnadi khabarihi. Walaupun terdapat pernyataan bahawa Abu Ja'far ini mengambil hadis daripada Muhammad bin Rukana, tetapi terdapat beberapa perselisihan dan tidak pasti sama ada mereka mendengar hadis antara satu sama lain. Seterusnya, perbahasan syuzuz dan ilah. Pengetahuan ilah ini berlaku kerana dapatnya kesamaran sama ada beliau mendengar ataupun tidak. Sebuah hadis ini adalah musari bersinak. Segala syuzuz berlaku ta'adud riwayah minal isnad, iaitu banyak riwayat daripada sanad. Sebagai contoh, Tirmizi mengambil daripada Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukana, manakala Abu Daud mengambil hadis daripada Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Rukana. Dan ini membuang nama Ali. Al-hukmu alal hadis. Jadi untuk menghukumkan kepada hadis, atau lebih tepatnya sanad kepada hadis. Yang pertama, nisbah adalah ar-ruwah wa dhabtuhum anna thalathah ar-rijal Qutaibah bin Sa'id wa Muhammad bin Rabi'ah wa
Jika yang pertama, Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Rabi'ah dan Muhammad bin Rukanah disifatkan sebagai orang yang siqat, iaitu adil dan dobit. Walakin isnan ukhra Abu Hasan al-Asqalani wa Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Rukanah wasafata bi majhul fala yu'rafu at-ta'dil wa jarah. Tetapi dua lagi perawi, iaitu Abu Hasan al-Asqalani dan Abu Ja'far Muhammad ini tidak diketahui statusnya dan dikatakan majhul dan tidak dikategorikan sebagai ta'dil ataupun jarah. Kemudian daripada segi bersama sanad, inna sanaduhna majhul fi ittisal laisa munqati' biqauli a'immah an ikhtilaf as-sima' ba'd ruwah min ba'd. Sanad pada hadis ini majhul, tidak diketahui pada bersama sanad, tetapi tidaklah sehingga terputus sanad kerana ada periwayatan yang mengatakan bahawa terdapat percanggahan sama ada mereka mendengar antara satu sama lain. Kemudian faktor syuzuz dan illah mimma darasna min qabl di hadzal hadis syuzuz wa illah li ta'addud al-asanid al-riwayah wa lam yusarrihu bis-sima' fi tabaqah min ar-ruwah. Jadi terdapat syuzuz dan illah dalam hadis ini yang mana terdapat banyak periwayatan tentang sanad ini dan tidak jelas sama ada mereka mendengar antara satu sama lain. Jadi kesimpulannya, hadis ini dikategorikan sebagai sanadnya dhaif kerana sebab-sebab yang disebut di atas. Dan kami juga berpandukan kepada kata-kata Imam Nasiruddin Albani fi kitabihi Dhaifus Sunan Abi Daud, dalam kitabnya Dhaif Sunan Abi Daud, yang mengatakan bahawa hadis ini adalah dhaif. Setakat itu sahaja pembentangan kajian sanad daripada kumpulan kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.